Kumpulan yang kedua ialah kumpulan-kumpulan yang berada di tengah-tengah. Dia kontradiksi antara nak percaya dengan nak menolak. Mereka kumpulan yang ditimpa pada hati, jiwa dan perasaan mereka ragu-ragu. Dalam hati mereka jatuh was-was. Dalam hati mereka terdetik boleh percaya ke tak boleh percaya. Kisah ni benar ke, kisah ni palsu. Golongan-golongan ini ada di antaranya yang dah Islam sampai murtad. Mereka menolak, mereka menerima antara dua keadaan. Kenapa ini berlaku pada mereka? Ini berlaku kepada mereka kalau mereka nak terima kisah ni, mereka nak percaya kisah ni, dia jadi terkait dengan golongan yang pertama. Untuk mempercayainya terlampau jauh untuk difikirkan oleh akal secara logik, secara fizik, memang payah nak berlaku. Memang payah nak terjadi. Tak boleh nak diterima oleh akal. Tetapi mereka juga memahami dari sisi dan sudut yang kedua. Nak kata Muhammad berbohong, kita kenal Muhammad sebelum ni seorang pemuda yang tak pernah berdusta. Muhammad tak pernah menipu. Muhammad tak pernah cakap bohong. Kenapa seseorang sanggup menggadaikan maruah dan potensi yang ada pada diri dia, sanggup bercakap benar sebelum ini sehingga dia menjadi idola dan pengagungan dalam masyarakat? Kali ini dia nak mendatangkan satu berita yang bohong, satu berita yang tipu untuk jatuhkan maruah dia. Tidak ada logik juga. Sepatut dia meneruskan keamanahan dia. Dia meneruskan kepercayaan masyarakat atas dia. Bukan orang duk percaya, tiba-tiba dia nak bawa satu cerita yang boleh drop dan jatuhkan maruah dia. Jadi yang kontradiksi ni antara sisi nak terima dengan tak terima. Manakala kelompok-kelompok yang ketiga ialah kelompok-kelompok daripada kalangan umat Islam yang menerima berita ini tanpa banyak komen, tanpa banyak sanggahan, tanpa banyak pengingkaran. Dan pendekatan yang mereka ambil sama seperti yang ditunjukkan oleh sahabat utama. Sahabat besar yang bernama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Iaitu pendekatan imani. Inilah yang paling terbaik dalam ketiga-tiga kategori dan aliran manusia ini. Sebagaimana bila dipersoalkan kepada Abu Bakar, adakah kamu percaya berita yang telah dikhabarkan oleh Muhammad kepada kita semua? Bahkan dijawab dengan tegas dan penuh keimanan di dalam hati dan dada Abu Bakar. Kalaulah Muhammad yang menceritakan semua ini, bahkan bukan sahaja peristiwa Isra, bahkan bukan sahaja peristiwa Mi'raj, kalau Muhammad yang cerita lebih jauh lagi tinggi daripada Isra dan Mi'raj, pasti aku akan beriman dan percaya. Tapi tuan-tuan harus ingat, walaupun ketiga-tiga kelompok dan aliran ini wujud dan muncul pada waktu itu, tetapi sejarah tidak pernah melupai kita. Sejarah tidak pernah membohongi kita. Bahkan kumpulan yang tiga ini tidak pernah kendur dan berkurang jadi dua. Bahkan kumpulan yang tiga ini jauh nak kendur dan berkurang jadi satu, semua nak percaya, tidak. Bahkan ketiga-tiga kelompok manusia, ketiga-tiga aliran ini masih terus wujud sampai hari ini. Tak kira seseorang manusia atas apa jua kepercayaan dia, atas apa jua pegangan akidah dia, atas apa jua agama dia, atas apa jua bangsa dia, pasti hari ini data dan statistik yang kita boleh buat tiga golongan ini terus dan tetap ada. Hari ini bila disuarakan dan dipamerkan Isra dan Mi'raj, yang tak percaya berlambak. Yang tak mau menerima berlambak kerana mereka menganggap peristiwa ini seperti mitos-mitos yang ada dalam legenda sejarah. Mereka menganggap ini kisah khurafat.
Mereka menganggap ini dongengan-dongengan orang-orang Arab yang cuba diacuankan pemikirannya oleh Muhammad kepada pengikut-pengikutnya. Bahkan sebelum ini juga, kalau tuan-tuan perhatikan dalam sejarah kuno dan sejarah lampau sebagai contoh, banyaknya kisah-kisah pengembaraan seperti gambaran Mi'raj yang dilalui oleh Rasulullah. Dalam sejarah Parsi dah ada kisah seperti ini. Dalam mitos Nasrani adanya apa? Yang kita panggil orang yang pakai baju putih, baju merah tu, naik kuda, naik rusa terbang. Apa dia? Santa Claus. Lepas tu ada kuda unicorn zaman Yunani. Macam-macam. Jadi ada di antara mereka yang menuduh, mungkin secara tidak mempunyai ilmu dan pengetahuan, mungkin secara sembrono, dan mungkin ada tuduhan-tuduhan yang berniat jahat untuk menjatuhkan kredibiliti kisah ini dan kredibiliti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mereka menganggap Rasulullah mencedok, Rasulullah menyadur, Rasulullah copy paste kisah-kisah sebelum ini dan ceritakan benda ni kepada masyarakat Arab pada waktu itu. Kenapa bila kami menceritakan tentang kuda unicorn kami, kamu kata dongeng? Bila kami cerita Santa Claus kami, kamu kata dongeng? Bila kami cerita riwayat Parsi kami, kamu kata dongeng? Bila Muhammad hak naik, oh tak dongeng terus. Bila Muhammad hak naik, kena beriman. Bila Muhammad naik, kena percaya. Apa ni? Ini dah berlaku dalam masyarakat sejak sekian lama. Dan inilah yang kita perlu telusuri. Dan yang kedua akan terus ada. Sampailah mereka diberikan petunjuk dan diberikan hidayah oleh Allah. Moga-moga berlaku demikian. Kerana golongan yang kedua lah ni, di antara pertimbangan sekiranya kita boleh mendatangkan hujah-hujah, kita boleh mendatangkan dalil-dalil yang boleh meyakinkan mereka boleh berubah kepada golongan yang pertama, iaitu sepenuhnya beriman kepada kisah ini. Dan inilah yang menjadi tujuan, inilah yang menjadi paksi. Kita bila menceritakan tentang konsep-konsep dan tema besar seperti Isra' dan Mi'raj, tuan-tuan, jangan kita tersepit dengan kontradiksi ilmu-ilmu yang berbentuk fundamental, yang kita panggil corak aliran tradisional, corak aliran klasikal. Dalam masa yang sama, bila saya sebut macam ini, tidak ada sedikit pun kurangnya rasa hormat saya dengan ketokohan ulama-ulama dahulu. Why? Kerana ulama-ulama dahulu, tuan-tuan guru dahulu, ustaz-ustaz kita dahulu telah menjalankan dan menyebarkan amanah ilmu ini sesuai dengan kondisi dan keadaan pada masa mereka. Tetapi hari ini bila ada penentangan-penentangan terhadap Isra' Mi'raj yang membuktikan hujah-hujah yang mereka inginkan dari sudut fizik, dari sudut dalil, dari sudut saintifik, kita memerlukan carian-carian untuk meyakinkan kembali mereka dengan hujah-hujah kita. Yang inilah jadi tugas orang-orang Islam. Bukan hanya tersepit dan terjerat dengan klasika, tradisional dan fundamental kita yang sejak sekian lama. Kalau orang minta macam mana ni dari sudut sains, beriman ajalah. Macam mana dari sudut fizik, beriman sajalah. Macam mana dari sudut saintifik, beriman sajalah. Ini jawapan yang tidak meyakinkan mereka. Tuan-tuan tentu sedia maklum dan faham apa yang sedang saya perkatakan sekarang. Dan bila kita sebut ketiga-tiga kelompok ini, kita juga jangan senang hati dan berpada dengan keimanan semata-mata. Ya, bila dihadapkan cerita ni sebagai seorang Islam, kita memang percaya. Kita memang beriman. Kerana salah satu syarat keimanan seorang manusia sudah diterangkan oleh Allah seawal surah Baqarah. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Iaitu salah satu ciri orang yang beriman ialah yang dia ni beriman kepada berita-berita dan hal-hal yang bersangkutan dengan keghaiban. Semua dalam rukun iman daripada Allah sampai kepada qada dan qadar adalah unsur-unsur keghaiban.
Dan ini adalah di luar dimensi kita sebenarnya untuk memperkatakan sesuatu yang begitu besar, yang kita anggap supersonik, yang kita anggap bombastik, yang kita anggap wow. Sekarang kita ambil beberapa perkara sebagai contoh. Bila disebutkan subhanallazi asra bi'abdihi lailan, dalam fasa ini Allah sedang membicarakan tentang manusia, tentang figure, tentang personality, tentang satu susuk tubuh yang menjurus kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asra, yang diperjalankan oleh Allah. Lailan, lailun satu malam penuh, lailan separuh malam, separa malam. Dan ini digezet oleh Allah dalam bentuk individu dan dalam bentuk masa, waktu, time. Ada perkiraan tentang masa, waktu yang kita sebut time, lailan, melibatkan individu, hamba, manusia yang termasuk dalam ruang lingkup time. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, dia melibatkan ruang, dia melibatkan jarak, dia melibatkan tempat. Daripada mana dimulakan Isra ini? Daripada Masjidil Haram yang berada di Mekah, yang berjarak lebih kurang 1,500 km sampai kepada Masjidil Aqsa. Di mana Masjidil Aqsa? Di Jerusalem, di Palestin. Sekarang tengok, bila Allah sebut hamba ini kami yang memperjalankannya, ini membuktikan bahawa Nabi Muhammad ini tidak berjalan sendirian, tetapi diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu malam. Baik. Kalau benar-benar secara logik kita berfikir untuk membuktikan kisah Isra dan Mi'raj ini benar-benar berlaku, ini logik kita, baik Allah buat peristiwa ni waktu malam ke waktu siang. Kalau nak suruh senang dan ramai orang percaya, baik buat malam ke baik buat siang? Baik buat siang. Siang ni mata cerah, pandangan luas, semua orang boleh nampak. Orang dalam keadaan berjalan, berdiri, orang dalam keadaan bekerja, jelas. Tambahan pula pada waktu siang Masjidil Haram sudah dipenuhi dan diramaikan oleh manusia. Kalau waktu tu datanglah malaikat Jibril, waktu tu datanglah malaikat Mikail, yang mana mata-mata kita semua Allah bagi kemampuan untuk melihat dan nampak benda tu. Oh, Jibril datang, Mikail datang. Peristiwa pembelahan dada Nabi, mengeluarkan hati jantung Nabi, dibersihkan dengan air Zam-Zam, dimasukkan ilmu, dimasukkan iman, dimasukkan hikmah, kemudian dijahit kembali, Rasulullah berwuduk, didatangkan buruk, kemudian start terbang. Kalau semua ni boleh disaksikan oleh mata kita, siapa lagi nak lawan kisah ni? Siapa lagi nak bangkit lawak kisah ni? Siapa lagi yang boleh menafikan dan membohongi kisah ni? Buat waktu siang semua orang boleh tengok. Jadi kalaulah orang yang tak dapat tengok, mari Abu Lahab, mari Abu Jahal cerita bohong. No, kami berada di Masjidil Haram pada waktu tu. Kami nampak Jibril, kami nampak Mikail, kami nampak dada Muhammad dibelah, kami nampak ditangkuk kembali, diisi dengan 3 benda. Kami nampak Muhammad naik burak diiringi 2 malaikat tadi. Mana boleh bohong? Patut orang hak jauh duk tengah terbang tu nampak, oh Muhammad naik burak. Nampak semua orang hak jauh daripada Mekah. Orang di Palestin waktu mendarat nampak. Nak bohong lagi tak? Ada peluang lagi tak? Tak ada. Tapi kenapa buat waktu malam? Supaya bila cerita ni didengar, orang terima ke tak terima. Inilah pentingnya keimanan kita bila Allah dedahkan mesej dan tema seperti ini. Bila mari satu peristiwa yang di luar kotak pemikiran, di luar logik, di luar rasional. Oh, kuda terbang belah dada malai. Payah ni. Dak jadi payah, duk jadi payah, duk jadi payah. Itulah logik yang kita boleh bawa.